Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi wa asta'inu bik wa usalli wa usallimu ala nabiyil Mustafa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa astaftihu billadhi huwa khair alaihi tawakkaltu wa ilaihi anabtu wa ilaihi al-masir. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu dan perempuan sekalian? Lama kita tak jumpa kan? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan sambung perkongsian ilmu kita dalam beberapa bab yang agak ringkas. Pertama, tajuknya ialah pembahagian giliran bermalam. Dalam bahasa Arab disebut Al-Qasmu. Pembahagian giliran bermalam antara isteri-isteri. Ini bagi orang yang berpoligami. Hukum Al-Qasmu ataupun pembahagian antara isteri ini pada asal hukumnya harus, tetapi berubah menjadi wajib sekiranya dia bermalam dengan salah seorang isterinya. Maka dia wajib bermalam di rumah isteri-isterinya yang lain. Asalnya harus, tapi sekiranya dia bermalam di rumah salah seorang dari isterinya, maka dia wajib bermalam di rumah isteri-isteri yang lain secara bergilir-gilir. Secara bergilir-gilir. Itulah yang dikatakan Al-Qasmu. Sebab Al-Qasmu ni maksudnya bahagian ataupun habuan. Okay. Dalil wajib berlaku adil dalam giliran bermalam dan lainnya. Suami wajib berlaku adil dalam giliran bermalam. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma wa inda Tirmidzi falam ya'dil bainahuma jaa'a yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Maksudnya, sesiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu dia cenderung kepada salah seorang daripada mereka. Dalam riwayat Tirmizi disebut, lalu dia tidak berlaku adil di antara kedua-duanya, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan separuh badannya sengit. Siapa yang tidak adil antara isteri-isterinya, maka di hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan separuh badannya sengit. Maka di situ orang tahulah bahawa kenapa badannya menjadi sengit. Okay. Siapa yang berhak mendapat giliran bermalam? Semua isteri yang taat berhak mendapat giliran bermalam, kecuali isteri yang nusyus, yang derhaka. Isteri yang nusyus ataupun yang tidak taat, dia tak akan dapat giliran bermalam. Giliran bermalam hanya kepada isteri-isteri yang taat, setia. Kemudian semua isteri juga berhak mendapat giliran bermalam walaupun dalam keadaan sakit atau didatangi uzur syar'i, haid ataupun nifas. Walaupun dia dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun sakit, dia berhak mendapat giliran bermalam. Suami tak bolehlah sebab isteri itu datang bulan dia pun tak datang pergi rumah isteri yang lain, tak boleh, haram. Dia mesti ikut giliran yang telah ditetapkan. Okey, cara-cara pembahagian dilakukan. Jika suami bermalam di rumah salah seorang dari isterinya, dia wajib bermalam di rumah semua isterinya yang lain secara bergilir-gilir. Jangan pilih kasih lah. Tak cantik pun isteri kita kahwin dengan dia, kita kena bagi hak dia. Suami diharamkan tinggal di rumah salah seorang isterinya, kemudian memanggil isteri-isterinya yang lain bermalam bersamanya di situ secara bergilir-gilir. Oh, cerdik, suami ni duduk di salah seorang di rumah salah seorang daripada isterinya, tak bergerak dia tu, dia panggil je isteri, datanglah sini, secara bergilir-gilir. Haram, tak boleh. Dia yang pergi, bukan isteri yang datang.
Pada siang hari, suami diharuskan pergi ke rumah isteri yang bukan gilirannya kerana keperluan. Tetapi dalam tempoh yang tidak lama, siang hari perlu sangat nak isi borang anak nak masuk sekolah ke apa ke, nak pergi college ke, bolehlah suami pergi, tapi sekejap, habis kerja balik, tak boleh lama-lama, tu siang hari. Tetapi pada malam hari, suami tidak diharuskan pergi ke rumah isteri yang bukan gilirannya. Bahaya sikit malam ni, melainkan kerana keperluan yang mendesak, seperti sakit yang membimbangkan. Kalau sakit selesema tu tak payahlah pergi. Ini sakit yang membimbangkan, ataupun berlaku kebakaran atau kecurian atau sebagainya, yang tu bolehlah suami pergi. Suami wajib membuat undian antara isteri-isterinya sekiranya suami ingin membawa salah seorang isterinya musafir bersamanya. Katakanlah suami tu kena pergi outstation luar negara ataupun nak pergi melancong, dia ingin nak bawa salah seorang isterinya menemani dia, boleh. Tetapi kena buat undian, tak boleh pilih kasih, buat undian. Siapa yang dapat cabutan undian tu, dialah akan pergi bersama suaminya. Tak boleh nak rasuah-rasuah, nak pujuk-pujuk, tak boleh. Perkara ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW ingin musafir, baginda membuat undian di antara isteri-isterinya. Kemudian baginda musafir bersama isteri yang mendapat cabutan undian tersebut. Siapa yang dapat cabutan undian, dialah terpilih pergi. Okey puan-puan, itu tajuk yang pertama kita. Puan-puan, tajuk yang kedua kita hari ini ialah nusyuz. Puan-puan pernah dengar perkataan nusyuz kan? Nusyuz maksudnya derhaka dan tidak taat. Derhaka dan tidak taat, maka dinamakan nusyuz dalam urusan rumah tangga, ya. Okey. Apa hukum nusyuz dan dalilnya? Hukumnya haram dan berdosa besar. Siapa yang melakukan nusyuz, dia berdosa besar kerana perbuatan ini adalah haram. Sabda Rasulullah SAW, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang lelaki, suami, mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu isterinya tidak datang dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat isteri itu sehingga subuh. Bila suami ajak tidur, datanglah. Lainlah kalau dia tak datang tu kerana sakit perut ke, anak di bilik sebelah menangis meraung-raung ke, ada keperluan penting tu, ialah kena utamakanlah mana yang lebih afdal. Lainlah kalau sesaja tak nak datang, nak main WhatsApp dengan kawan-kawan, nak telefon dengan kawan-kawan, itu haram. Maka sekiranya dia tak datang, suami itu tidur dalam keadaan marah, merajuk, maka malaikat akan melaknat isteri itu sehingga subuh. Okay. Bagaimana nusyuz ni berlaku? Kita nak tahu bagaimana nusyuz ni berlaku. Apabila isteri tidak lagi taat serta ingkar terhadap suaminya, atau isteri musafir tanpa kebenaran dan kerelaan suaminya, walaupun nak pergi umrah pun kena keizinan suami. Apalagi kena berjalan-jalan, nak raya-raya, nak keluar, nak pergi kedai pun kena dengan keizinan suami. Atau isteri menghalang suaminya dari disetubuhi. Suami dia ajak, dia tak nak pula, macam-macam lah alasan gitu-gini yang tak munasabah, yang tak boleh dia terima akal, maka itu dikirakan nusyuz. Okay. Cara mengatasi nusyuz ni, jika isteri menunjukkan tanda-tanda nusyuz, maka suami digalakkan memberi peringatan kepada isteri itu berdasarkan ajaran Al-Quran. Antaranya suami mesti menyebut
memperingati isterinya. Kewajipan isteri telah ditentukan oleh Allah, apa kewajipan dia terhadap suami, terhadap rumah tangga. Maka yang kedua, hendaklah bergaul dengan baik dan mengiktiraf kedudukan suami. Kena layan baik suami dan iktiraf dia tu suami atas pada kita lah. Janganlah kita asyik menengking-nengking, marah-marah. Tak boleh. Kena bergaul dengan baik dan iktiraf dia tu suami. Kena hormat. Kena hormat. Sebab isteri ni ibarat tempat tinggal suami. Jadi tempat tinggal masakin aku ni dalam Quran berkata isteri tempat tinggal suami, maknanya tempat tinggal ni nak selesa. Bagaimana kalau suami balik tengok rumah berselera, kotor, berbau, maknanya isteri pun macam tu lah. Seolah-olah tempat tinggal suami, naklah suami balik tu nak tengoklah isterinya senyum manis, kemas, bersih. Tidaklah asyik beleteh, cari yang tak betul saja, cari yang tak kena saja, tak boleh. Okey. Dan suami juga kena mengingati isteri itu bahawa kemurkaan Allah ada balasannya. Bila Allah murka sesuatu perkara itu, ada balasannya. Kena ingat. Kadang isteri ni lalai, ingat tak apa, dia ingat macam kawan-kawan. Sebab dia kahwin pun dulunya bercinta kawan-kawan. Dia kawan, nengking lah apa, tak. Dulu kawan, sekarang dah suami. Okey. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Rasulullah pernah bersabda, maksudnya mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suami meredainya, dia akan masuk syurga. Sabda Rasulullah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suami reda kepadanya, dia akan masuk syurga. Senang je kunci syurga ni. Tunaikan kewajipan solat, puasa, semua yang diperintah oleh Allah, kemudian taat suami, masuk syurga. Bukan payah. Dan sabda Rasulullah lagi, idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Hadis ni sama dengan lebih kurang hadis tadi. Apabila isteri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, para malaikat akan melaknatnya sehingga subuh. Dia tinggal tempat tidur suami, tak tahulah apa yang tak kenanya, maka malaikat akan melaknat dia sehingga subuh. Okey puan-puan, tindakan sekiranya keadaan nusyuz isteri berterusan. Sekiranya isteri terus nusyuz dan nasihat-nasihat dah tak jadi, maka tindakan suami ialah tidur berasingan. Maknanya pisahkan tempat tidur, tidak tidur bersama isteri dan tidak menyetubuhinya. Di situ mungkin isteri akan terasa kecil hati, rasa terhina, mungkin boleh mengubahkan sikap dia yang degil tadi. Okey. Sekiranya tidur berasingan pun tak jadi juga, maka bolehlah suami memukul dengan pukulan mendidik. Bolehlah pukul isteri dengan pukulan mendidik, bukan pukulan mencederakan, meluka. Tidak, hanya pukul nak mendidik aja. Jadi ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 14, ayat 34, ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Madaji' maknanya tempat tidur ya perempuan. Wadribuhun, pukul mereka. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan
perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka, hendaklah kamu menasihati mereka mula nasihat. Dan jika mereka berdegil, tinggallah, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan dengan tujuan mengajar, untuk mengajar, mendidik. Jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nampak dia dah berubah, dah kembali taat. Janganlah kita cari pasal pula menyusahkan mereka, ya. Itu dalam surah An-Nisa ayat 34. Okey, sekiranya pukul sikit tadi, jentik lah kata orang, tak jadi apa juga. Masa tu tindakan hakim kena melantik 2 orang pengantara Muslim, iaitu pendamai Muslim yang adil untuk menyelesaikan masalah mereka ni. 2 orang, seorang daripada keluarga suami dan seorang daripada keluarga isteri. Cari 2 orang, jangan seorang je, jangan sebelah pihak je, dua-dua. Pendamai ni mestilah orang yang wara, orang yang soleh, orang yang beriman lah. Bukan nak menambah lagi kesusahan, tidak, tapi untuk menyelesaikan kesusahan, perselisihan tu. Ini ada dalil dalam ayat Al-Quran, dalil Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Maksudnya, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, suami isteri tadi, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki, keluarga suami, dan seorang lagi daripada keluarga isteri. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Allah lebih tahu. Ini dalam surah An-Nisa ayat 35. Sekiranya 2 orang pendamai tadi gagal untuk menyelesaikan masalah mereka dan jalan menjadi buntu, suami hendaklah mewakilkan kepada pengantaranya untuk menceraikan isterinya dan menerima bayaran khuluk daripada isteri. Sebelum itu, boleh juga hakim melantik 2 orang pendamai lain untuk menyelesaikan jalan mereka. Tetapi sekiranya gagal juga, maka bolehlah suami mewakilkan kepada pengantaranya untuk menceraikan isterinya dan menerima bayaran khuluk daripada isteri. Okey, itu isteri yang nusyuz. Sekarang kita bincang pula suami yang nusyuz. Suami yang nusyuz ialah suami yang berlaku zalim, seperti tidak menunaikan hak dalam giliran bermalam dan tidak memberi nafkah, juga bercakap biadab, memukul atau bertindak kasar terhadap isteri, dan mencela isteri tanpa sebab dan seumpamanya. Perkara ini dikira suami nusyuz. Buktinya dalil dalam surah An-Nisa ayat 19 dan ada hadis-hadis yang lain juga. Kita baca dulu firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Maksudnya, dan bergaullah dengan mereka, dengan isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik.
Jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tingkah laku mereka, maka janganlah kamu terburu-buru menceraikan mereka. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebajikan yang banyak untuk kamu. Surah An-Nisa ayat 19. Maksudnya kadang-kadang perkara yang kita benci itu ada hikmahnya. Mungkin kerana perangai suaminya yang agak kata orang keterlaluan menyebabkan isteri menjadi marah, beleter, menengking dan macam-macam. Janganlah suami itu cepat-cepat terburu-buru menceraikannya. Mungkin leteran isteri ataupun kemarahan isteri itu ada hikmahnya untuk menyedarkan suami dengan perangai tingkah laku dan akhlaknya yang tak sesuai atau perbuatannya yang terlalu kasar, zalim dan seumpamanya. Ada hadis Rasulullah berbunyi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik di kalangan kamu kepada ahli keluargaku. Rasulullah kata sebaik-baik kamu ialah yang paling baik, yang paling bermuamalah, bergaul dengan baik dengan keluarganya, dan aku, Rasulullah kata, adalah sebaik-baik dari kamu, di kalangan kamu kepada ahli keluargaku. Dan hadis yang berikutnya pula Rasulullah memberi nasihat, ya, istausu bin nisa'i khaira, terimalah pesananku supaya berbuat baik kepada kaum wanita termasuk para isteri. Itulah pesanan Rasulullah kepada umatnya. Jadi apa-apa pun janganlah terburu-buru dalam bertindak sesuatu perkara. Tindakan sekiranya nusyus suami berterusan, nasihat qadi atau hakim diperlukan, dan qadi atau hakim hendaklah menjatuhkan hukuman ta'zir ke atas suami. Kena ada hukuman atas suami yang zalim, yang menyeksa isteri, ya. Janganlah kita diam, malu nak pergi mengadu ke mahkamah sebagai seorang isteri. Tidak, janganlah malu untuk menegakkan kebenaran. Pergilah ke mahkamah dan buatlah aduan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada kebaikannya untuk menjaga keharmonian rumah tangga, keselamatan masa depan anak-anak dan sebagainya. Puan-puan, sekiranya keadaan suami itu berterusan, tindakannya berterusan, masih tetap menyiksa isterinya, maka hakim hendaklah melantik 2 orang pengantara Muslim yang adil untuk menyelesaikan masalah mereka, seorang daripada keluarga isteri dan seorang daripada keluarga suami, untuk mendamaikan rumah tangga mereka. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 128, wa in imra'atun bismillahirrahmanirrahim, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Jika seseorang perempuan bimbang akan timbul nusyuz daripada suaminya atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang adil. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sekiranya hakim melantik 2 orang tu untuk mendamai tapi nampaknya gagal juga, ataupun kata orang
keadaan suami masih berterusan dengan nusyuznya dan isteri masih ingin bertolak ansur, maka lebih baiklah mereka berdamai. Cubalah cari jalan untuk berdamai daripada bercerai-berai, kerana bercerai-berai itu merosakkan masa depan anak-anak dan sebagainya. Tapi sekiranya jalan menjadi buntu juga dan isteri sanggup bercerai, maka hakim bolehlah meminta suami menceraikan isterinya dengan talak raj'i, atau hakim bolehlah menceraikan mereka berdua dengan cara tebus talak khulu'. Katakanlah lantik dua orang pun berdamai, tak kata orang tak dapat selesaikan juga, dah banyak jalan dibuat untuk cari penyelesaian, nampaknya masih tetap gagal, maka jalan terakhir ialah sekiranya isteri sanggup bercerai, maka hakim bolehlah minta suami menceraikan isterinya itu dengan talak raj'i, atau hakim boleh menceraikan mereka berdua dengan cara tebus talak khulu'. Puan-puan dan ibu-ibu yang dikasihi sekalian, tajuk terakhir kita untuk hari ini ialah kecacatan yang membolehkan fasakh nikah dan kesannya. Kecacatan yang membolehkan fasakh nikah dan kesannya. Ada dua bahagian kecacatan yang membolehkan fasakh nikah. Yang pertama, kecacatan yang boleh menghalang daripada berlakunya persetubuhan. Kecacatan yang boleh menghalang daripada berlakunya hubungan sulit. Kecacatan yang boleh menghalang daripada melakukan hubungan sulit suami isteri, sama ada di pihak suami atau isteri. Itu yang pertama. Yang kedua, kecacatan yang tidak menghalang tetapi terdapat penyakit yang berbahaya atau menjijikkan. Yang kedua ni, kecacatan itu tidak menghalangkan hubungan suami isteri, hubungan sulit suami isteri, tetapi terdapat penyakit yang berbahaya atau yang menjijikkan. Hukum membuat pilihan disebabkan kecacatan. Apa hukum membuat pilihan disebabkan kecacatan? Bila ada kecacatan, bukan mesti fasakh, boleh pilih sama ada nak fasakh ataupun nak teruskan hubungan perkahwinan, maknanya tidak fasakh. Seseorang diharuskan membuat pilihan sama ada memfasahkan nikah atau tidak sekira pasangannya mempunyai kecacatan. Salah seorang suami atau isteri ada kecacatan, tidak mesti mereka memfasahkan nikah, tapi mereka diberi pilihan sama ada nak fasah nikah atau tidak. Fikirlah habis-habisan. Kemudian kecacatan ini pula boleh diubati. Jika kecacatan boleh diubati seperti melakukan pembedahan dan sebagainya, maka hak fasakh terbatal. Sekiranya penyakit itu boleh diubati, maka kata orang fasakh terbatal. Hak fasakh terbatal. Contohnya penyakit gila, sopak dan kusta. Sekiranya penyakit itu boleh diubati, maka dengan sendirinya hak fasakh terbatal. Fasakh memerlukan keputusan qadi. Suami isteri tidak boleh memfasahkan sendiri perkahwinan mereka disebabkan berlakunya kecacatan yang tersebut. Hanya qadi yang akan memfasahkannya. Maksudnya kena ada keputusan qadi juga. Mungkin sebagai alasan aja ke salah seorang tu kerana tak setuju nak meneruskan kehidupan suami isteri, dia buat alasan. Jadi bila qadi yang buat keputusan, makna qadi akan selidik habis-habisan dan setelah ada bukti yang
bukti yang nyata, bukti yang boleh diterima, barulah qadi akan membuat keputusan memfasahkan mereka, memfasahkan hubungan perkahwinan mereka. Okey puan-puan, maknanya qadi yang memutuskan, bukan kita suami isteri yang memutuskan, ya. Kesan-kesan daripada fasah nikah yang disebabkan oleh kecacatan. Apa kesannya bila berlakunya fasah nikah disebabkan kecacatan ni? Kita tengok, ya, kecacatan pada suami. Jika fasah berlaku sebelum persetubuhan dan isteri yang minta fasah, maka mas kahwin tidak dikenakan dan tidak ada bayaran mut'ah untuk isteri. Sekiranya fasah berlaku sebelum persetubuhan dan isteri yang minta fasah, maka mas kahwin tidak dikenakan dan tidak ada bayaran mut'ah untuk isteri. Itu kecacatan pada suami. Kecacatan pada isteri, jika fasah berlaku sebelum persetubuhan dan kecacatan berlaku pada isteri, isteri juga tidak akan mendapat apa-apa bayaran, seolah-olah dia yang melakukan fasah. Dah dia tahu dah dia ada kecacatan, kenapa dia sembunyi? Kenapa dia sembunyikan? Patut dia berterus terang. Puan-puan, jika kecacatan berlaku, sebaik saja selesai akad dan fasah berlaku selepas persetubuhan, maka isteri wajib mendapat mahamisil. Sekiranya kecacatan berlaku selepas saja selesai akad dan fasah berlaku selepas persetubuhan, maka isteri berhak mendapat mahamisil. Dan sekiranya kecacatan dan fasah berlaku selepas persetubuhan, isteri wajib mendapat semua mas kahwin yang disebut dalam akad. Dalam akad nikah disebut nilai mas kahwin. Jadi sekiranya kecacatan dan fasah berlaku selepas persetubuhan, isteri wajib mendapat semua mas kahwin yang disebut dalam akad tadi. Perempuan agaknya boleh fahamlah semuanya. InsyaAllah kalau ada apa-apa masalah bolehlah kita bincang melalui WhatsApp kita. Dan sampai di sini dulu untuk hari ini. Agak panjang sikit hari ini, walau macam mana pun mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dalam mencari ilmu dan memahami hukum hakam. Maka minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap cakap. Sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.